Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan seorang remaja lelaki ditahan di penjara selama diperkenankan Yang di-Pertuan Agong setelah didapati bersalah membunuh 23 individu dalam kebakaran di Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah pada 2017. Hakim Dato' Azman Abdullah menjatuhkan hukuman terhadap remaja itu yang kini berumur 19 tahun selepas mendapatinya gagal menimbulkan keraguan munasabah atas 23 pertuduhan dengan sengaja membunuh 23 individu tersebut. Keputusan dibuat selepas Hakim Dato' Azman berpuas hati dengan pihak pendakwaan yang berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Oleh kerana remaja terbabit masih di bawah umur ketika kejadian, Seksyen 97-1 Akta Kanak-Kanak 2001 diguna pakai dalam menjatuhkan hukuman tersebut. Pada 28 Januari lepas, Dato' Azman mengarahkan remaja itu membela diri atas pertuduhan membunuh selepas mendapati pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadapnya. Menurut pertuduhan yang dipinda, remaja itu bersama seorang yang tidak dicamkan dituduh membunuh dan mengakibatkan kematian 23 penghuni pusat tahfiz beralamat di Jalan Keramat Hujung, Kampung Datuk Keramat, Wangsa Maju, Kuala Lumpur antara 4.15 pagi dan 6.45 pagi pada 14 September 2017. Remaja berkenaan didakwa dengan 23 pertuduhan, masing-masing menurut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama. Bagaimanapun, Seksyen 97-1 Akta Kanak-Kanak 2001 memperuntukkan pesalah di bawah umur 18 tahun tidak boleh dikenakan hukuman mati dan boleh diganti dengan hukuman penjara selama diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong seperti diperuntukkan Seksyen 97-2 Akta Sama. Pendakwaan dikenalikan Timbalan Pendakwa Raya Julia Ibrahim. Dalam tragedi menyayat hati hampir 3 tahun lalu, seramai 21 pelajar dan 2 guru yang juga warden Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah terkorban. Kesemuanya terperangkap di asrama yang terletak di tingkat paling atas bangunan 3 tingkat itu pada 5.15 pagi.
21 Ogos ini bagi menentukan sama ada keputusan yang di-Pertua Negeri Sabah membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN pada 30 Julai boleh diadili. Tarikh ditetapkan Pesuruhjaya Kehakiman Leonard David Sim selepas mendengar hujah selama lebih 4 jam dari Peguam Tengku Fuad Tengku Ahmad yang mewakili Tan Sri Musa Aman. Hujah turut didengar daripada 32 adun Sabah serta Peguam Besar Negeri Sabah Brandon Keith Soh yang mewakili Yang di-Pertua Negeri Tun Juhar Mahiruddin serta Kerajaan Negeri. Leonard turut membenarkan permohonan Tengku Fuad untuk menyerahkan jawapan bertulis sebagai jawapan kepada hujah lisan Brandon. Hujah balas itu diperlukan memandangkan terdapat hujah baharu dikemukakan Brandon semasa prosiding berlangsung. Dalam pada itu, lebih 25 adun Sabah yang mengemukakan permohonan semakan kehakiman berkenaan hadir di mahkamah hari ini. Kawasan kompleks mahkamah dikawal ketat anggota polis bagi memastikan keselamatan terjamin di samping pematuhan SOP PKPP. Pada 30 Julai lepas, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal mengumumkan pembubaran DUN Sabah berkuat kuasa serta-merta bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri dalam tempoh 60 hari selepas mendapat perkenan Tun Juhar. Bagaimanapun, pada 4 Ogos lepas, Tan Sri Musa bersama 32 gabungan adun telah mengemukakan semakan kehakiman. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Umum DUN Sabah ke-16 pada 26 September. Manakala proses penamaan calon pada 12 September dan pengundian awal ditetapkan pada 22 September. Bagi maksud menjalankan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan bagi Negeri Sabah ke-16 ini, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti yang berikut. Hari penamaan calon 12 September 2020, hari Sabtu. Hari mengundi awal 22 September 2020, hari Selasa. Hari mengundi 26 September 2020, hari Sabtu. Tempoh berkempen yang ditetapkan adalah 14 hari bermula selepas pengisytiharan calon-calon yang bertanding sehingga pukul 11.59 malam 25 September 2020. Daftar Pemilih Induk 2019 dan Daftar Pemilih Tambahan ST1 Palang 2020 dikemaskini sehingga 29 Julai yang mengandungi seramai 1,124,598 pemilih berdaftar akan digunakan dalam pilihan raya itu. Baik, perkembangan terkini COVID-19. Kementerian Kesihatan memaklumkan sebanyak 17 kes telah pulih sepenuhnya menjadikan jumlah kumulatif 8,876 kes. Manakala 12 kes baharu direkodkan menjadikan jumlahnya 9,212 dengan kes aktif sebanyak 211. Daripada 12 kes baharu, 2 adalah kes import melibatkan bukan warga negara, masing-masing dengan rekod perjalanan ke Syria dan Filipina. Selain itu, kesemua 10 kes penularan di dalam negara melibatkan warga negara Malaysia dengan jumlah tertinggi sebanyak 4 kes di Kedah daripada kluster Tawar. Diikuti 3 kes di Pulau Pinang juga daripada kluster yang sama. 2 kes lagi melibatkan kluster Salah dilaporkan di Kedah. Diikuti 1 di Selangor membabitkan kes saringan bergejala di Hospital Sungai Buloh. Sehingga kini terdapat 8 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 2 kes memerlukan bantuan pernafasan. Kluster Tawar terus mencatat pertambahan 7 kes baru iaitu 4 di Kedah dan 3 di Pulau Pinang. Ini menjadikan jumlah keseluruhan positif 46 kes. Sehingga 12 tengah hari, seramai 1,135 individu telah disaring. 918 disaring di Kedah dengan 39 kes positif, 655 individu negatif dan 224 lagi masih menunggu keputusan. Hasil saringan 208 orang di Pulau Pinang pula mencatatkan 7 kes positif dan 26 lagi masih menunggu keputusan. Tiada kes positif COVID-19 setakat ini hasil saringan di Perak. Sementara itu, bagi kluster Salah, terdapat 2 lagi kes baharu dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif sebanyak 6 kes setakat ini hasil saringan 273 individu di Kedah dan Pulau Pinang.
Baik, berikut kita saksikan status terkini COVID-19 dalam negara. Diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Semalam, Polis Diraja Malaysia PDRM telah menahan 286 individu atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 44 individu telah direman, manakala 242 individu pula dikenakan kompaun. Dalam kenyataan media yang dikeluarkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, antara kesalahan ingkar arahan PKPP termasuk gagal menyediakan peralatan atau rekod keluar masuk 34 kes, premis beroperasi lebih masa 4 kes, tidak memakai pelitup muka 35 kes serta aktiviti melibatkan kehadiran orang ramai dan menyukarkan penjarakan fizikal 213 kes. Semalam juga PDRM telah membuat 64,802 pemeriksaan di kilang, bank, restoran, pejabat kerajaan dan terminal pengangkutan awam. Pada masa yang sama, PDRM mengadakan 53 sekatan jalan raya operasi benteng di seluruh negara dan memeriksa 19,355 kenderaan bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin, terutamanya di lorong tikus. Namun tiada sebarang tangkapan dilakukan. Sementara itu, PDRM melakukan 362 pemeriksaan terhadap individu yang sedang menjalani kuarantin wajib 14 hari di kediaman masing-masing semalam. Hasil pemeriksaan mendapati kesemua individu mematuhi SOP yang ditetapkan. Dalam pada itu, seramai 12,063 individu pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa negara sejak 24 Julai hingga semalam. Daripada jumlah itu, 43 individu telah dihantar ke hospital untuk rawatan, manakala 4,886 yang lain telah discharge dan dibenarkan pulang. Kesemua individu yang tiba telah ditempatkan di 61 hotel dan 5 institut latihan awam di Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Johor, Sarawak, Kelantan, Perak, Kedah dan Labuan. Mereka pulang dari 32 buah negara termasuk Vietnam, Iran, Nepal, Hong Kong dan Amerika Syarikat. 31 individu dikurniakan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Majlis pengurniaan sempena ulang tahun keputeraan rasmi baginda berlangsung di Istana Melawati Putrajaya. Turut hadir pada istiadat ini Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Abinah Baibundah Iskandaria. Mendahului penerima, Ketua Hakim Negara Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat dianugerahkan darjah Seri Setia Mahkota yang membawa gelaran Tun. Turut dianugerahkan darjah sama Pro-Chancellor Universiti Teknologi Mara UiTM yang juga penerima anugerah Tokoh Merdeka pada 2014 Tan Sri Dr. Arsyad Ayub. 4 individu pula dianugerahkan Panglima Mangku Negara yang membawa gelaran Tan Sri. Mereka ialah Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang dan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Seri Dr. Nur Hisham Abdullah merupakan antara 12 individu yang dikurniakan anugerah Panglima Setia Mahkota yang membawa gelaran Tan Sri. Penerima lain, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman, bekas Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Mazlan Mansor serta Presiden Majlis Olimpik Malaysia Datuk Seri Muhammad Norza Zakaria. Anugerah lain ialah Panglima Jasa Negara yang membawa gelaran Datuk dikurniakan kepada 9 individu dan anugerah Panglima Setia Diraja kepada 4 individu yang membawa gelaran Datuk. Sementara itu, Al-Sultan Abdullah dalam titahnya mahu semua pihak bersolidariti bagi mencapai kepentingan bersama. Dugaan yang melanda negara, terutama pandemik COVID-19, dapat dihadapi menerusi pembentukan hubungan erat antara kerajaan dengan rakyat.
Masa depan yang bakal kita tempohi bukanlah masa untuk mengadu domba perkara yang remeh maupun mencetus sengketa dalam pentas pertarungan yang hanya mengundangkan musibah pada rakyat jelata. Sebaliknya, kita hendaklah maju melangkah ke hadapan di atas landasan solidariti yang kukuh di antara kerajaan beta dengan rakyat jelata, tanpa mengira bangsa dan agama maupun fahaman politik. Baginda turut menyeru rakyat untuk terus kekal bersatu dan bermuafakat dengan semangat patriotisme agar negara terus stabil dalam semua lapangan. Baginda juga mahu rakyat meningkatkan penggunaan teknologi dan merancangkan ekonomi digital sesuai dengan kebiasaan baharu. Program bagi meningkatkan peluang-peluang pekerjaan, keboleh pasaran graduan dan mengutamakan rakyat tempatan akan terus dipertingkat. Berucap pada istiadat pengundian darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan sempena ulang tahun kementeraan yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata program dan projek berteraskan rakyat sentiasa menjadi fokus kerajaan. Batik bersama anggota pentadbiran negara komited untuk membawa negara kembali kepada keadaan normal di mana rakyat bebas bergerak, perindustrian dan perniagaan berjalan dengan lancar, hasil pertanian dan komoditi dapat dituai dan dijual, anak-anak kembali ke sekolah atau universiti untuk belajar, aktiviti sukan dan riadah dapat dilaksanakan dan sebagainya. Sejajar titah yang di-Pertuan Agong dalam memelihara kedaulatan negara, aspek keselamatan dalam menepani ancaman dari dalam maupun luar negara juga akan terus diperkukuh. Kerajaan juga akan meneruskan agenda memperkasa integriti dan tabik urus di semua peringkat pentadbiran. Perdana Menteri turut memaklumkan seramai 15.7 juta pekerja telah kembali bekerja sejak sektor-sektor ekonomi negara dibuka semula Jun lalu. Ekonomi negara sudah mula rancak dengan usaha dan sokongan semua pihak. Ekonomi negara dapat pulih dengan lebih cepat. Semua kementerian dan jabatan telah diminta melihat semula undang-undang, peraturan dan SOP masing-masing bagi menyediakan perkhidmatan yang cekap dan pantas, terutama ketika tempoh pasca COVID-19 yang memerlukan pentadbiran kerajaan yang pantas dan responsif. Selain itu, tumpuan juga akan diberikan bagi meningkatkan pelaburan domestik dan perbelanjaan pengguna dalam merancangkan ekonomi negara. Sehingga Jun 2020, MITI melalui MAIDA sedang menilai 725 projek pelaburan sebanyak 36.7 bilion ringgit. Daripada jumlah keseluruhan ini, sebanyak 19.2 bilion ringgit atau 52.3% merupakan pelaburan langsung domestik dan 17.5 bilion ringgit atau 47.7% adalah pelaburan langsung asing. Selain daripada itu, sebanyak 141 projek ataupun investment leads dengan nilai pelaburan 72.6 bilion ringgit yang berpotensi untuk melabur di Malaysia telah pun dikenal pasti. Bagi membantu rakyat yang terbeban, Mengulas lanjut, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan sebahagian besar rakyat telah menerima manfaat daripada pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat Prihatin dan Prihatin tambahan selain pelan jana semula ekonomi negara penjana dengan jumlah keseluruhan 295 bilion ringgit. Ia bersamaan 17% keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Pakej rangsangan tersebut mampu menyumbang kira-kira 3% daripada KDNK negara tahun ini. Antaranya ialah bantuan prihatin nasional berjumlah 11.14 bilion ringgit telah memberikan manfaat pada 10.6 juta penerima. Kemudahan pengeluaran akaun World KWSP berjumlah 6.5 bilion ringgit telah dimanfaatkan oleh 4.5 juta pencarum.
bantuan penjawat awam dan pesara berjumlah 1.25 bilion ringgit diterima oleh 2.5 juta orang. Geran khas prihatin berjumlah 1.63 bilion ringgit telah memanfaatkan 545,000 PKS Mikro. Skim pembiayaan Mikro BSN berjumlah 323 juta telah memberikan faedah kepada 9,375 penerima pinjaman perniagaan, manakala skim pembiayaan Mikro Tekun berjumlah 193.6 juta telah memanfaatkan 25,768 penerima pinjaman perniagaan. Selain itu, program subsidi upah berjumlah 8.73 bilion ringgit telah memberi manfaat kepada lebih 320,000 majikan dan 2.6 juta pekerja. Bagi mengatasi masalah pengangguran, kerajaan juga telah melaksanakan program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan yang melibatkan pembayaran 10.5 juta ringgit kepada 3,777 majikan bagi pengambilan hampir 13,000 pekerja. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah kini bergelar Tan Sri. Beliau antara individu yang dikurnia darjah Panglima Setia Mahkota PSM. Bagi beliau, penghargaan itu bukan sekadar pencapaian pribadi, malah merupakan penghargaan kepada semua petugas barisan hadapan, terutama dari Kementerian Kesihatan. Satu anugerah yang amat penting kepada Kementerian Kesihatan dan juga mewakili semua petugas penjawat awam Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua kerana atas ucapan tahniah dan sebagainya. Turut menerima gelaran Tan Sri, Presiden Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Seri Muhammad Nurza Zakaria. Majlis Olimpik Malaysia, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan ini menunjukkan bahawa kerajaan dan juga ke-bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong begitu prihatin terhadap pelibatan amin sukan di negara kita. Dan ini akan memberi lebih motivasi dan inspirasi untuk saya meneruskan kerja-kerja sukan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan pada Carta Angin Paras Permukaan, rantau negara kini menerima tiupan angin dari arah barat daya, manakala bagi negeri utara dan juga pantai timur Semenanjung didapati menerima tiupan angin dari pelbagai hala. Kelajuan angin ini tidak melebihi 40 km per jam dan oleh itu Malaysia buat masa ini tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora di kawasan perairan negara. Melalui paparan imej radar semasa pula dapat diperhatikan di Semenanjung Malaysia, hujan dan ribut petir kini masih lagi berlaku di negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di negeri Johor. Diramalkan keadaan ini akan beransur reda pada lewat malam nanti, kecuali hujan dan ribut petir yang kini berlaku di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang yang diramalkan akan berlanjutan sehingga ke awal pagi esok. Di negeri Sabah dan Sarawak, hujan dan ribut petir kini berlaku di hampir kesemua bahagian di kedua-dua negeri berkenaan dan dijangkakan wilayah Persekutuan Labuan juga akan mengalami hujan dan ribut petir dalam sedikit masa lagi. Keadaan cuaca lembap di negeri Sabah ini dijangkakan akan mula beransur reda pada lewat malam nanti, manakala di negeri Sarawak hujan dan ribut petir yang berlaku di bahagian utara dan tengah negeri Sarawak ini diramalkan berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke awal pagi esok. Untuk ramalan cuaca pada pagi nanti, dijangkakan hujan dan ribut petir akan berlaku di kawasan perairan Selat Melaka, termasuk di kawasan daratan yang berhampiran dengannya di negeri Selangor sehingga ke negeri Johor, termasuk di kawasan perairan negeri Sarawak dan juga di kawasan perairan Sabah Barat. Sekian sahaja info cuaca pada malam ini. Saya Azirah Samsudin. Assalamualaikum.
Kerajaan tetap teruskan projek lebuh raya Trans Borneo hubungkan Brunei dan Indonesia dengan Sarawak dan Sabah. Perinciannya selepas ini. Hari ketiga kempen PRK Don't Slim and 58 berjalan lancar selepas jentera calon-calon bertanding bergerak mengikut perancangan masing-masing. Calon BN Muhammad Zaidi Aziz yakin jentera BN bersama komponen dan parti PAS serta bersatu akan bergerak seiringan memastikan kemenangan BN dalam Don't Slim kali ini. Jelasnya walaupun bergerak berasingan namun kesepakatan antara UMNO, MIC, MCA, PAS dan Bersatu tetap wujud. Wujud, kesepakatan tu wujud. Cuma pergerakan kita tu memang tidak nampak bersekali lah. Tapi dari segi ke arah mana mencari pengundi itu mereka, sebab mereka yang kenal. Kalau kita ahli Barisan Nasional, kita kenal lah siapa Barisan Nasional dan juga UMNO. Jadi kalau mana bila macam ini, sebenarnya lebih mudah kan. Dulu kita kata kita ada 23,000 pengundi. So kita nak jejak semua 23 tu memang amat mustahil. Tapi dengan cara yang macam ini, sebab mereka dah kenal siapa ahli mereka, kita pun dah tahu siapa ahli kita. Bagi calon bebas, kerjasama baik di bawah Pakatan Harapan mampu membantu kempen yang akan dijalankan. Lebih-lebih lagi banyak PDM kita telah berjaya dibuka ataupun bilik-bilik gerakan PDM kita telah berjaya dibuka dengan jayanya. Termasuk kita mendapat bantuan-bantuan daripada parti-parti dalam Pakatan Harapan seperti Keadilan, Amanah dan juga DAP. Kerajaan tetap akan meneruskan projek lebuh raya Trans Borneo yang akan menghubungkan Brunei Darussalam, Indonesia dengan Sarawak dan Sabah. Bagaimanapun kerajaan pada masa ini hanya menumpukan kepada penyiapan lebuh raya Pan Borneo dan Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 terlebih dahulu. Makluman dari Yang Berhormat, kerajaan akan tetap meneruskan projek Sarawak Sabah Link Road. Ini soalan berkenaan SSLR. Sabah Sarawak Link Road yang dilaksanakan secara berfasa, iaitu fasa 1 dari Lawas ke Kampung Pa Berunut dan fasa 2 dari Kampung Pa Berunut ke Long Lama. Setakat ini surat niat ataupun LOI telah dikeluarkan kepada kontraktor pada 7 Julai 2020, manakala SST akan dikeluarkan apabila kontraktor memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen tender. Sehingga Jun lalu, fasa 1 projek lebuh raya Pan Borneo Sabah telah siap 32% bagi 11 pakej. Manakala 3 pakej kerja baharu dan 1 pakej kerja melibatkan laluan dari Tawau ke Semporna yang telah ditamatkan kontrak kini sedang ditender dan dijangka dimuktamadkan pada tahun ini. Datuk Idin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kimanis, Datuk Muhammad Alamin. 270,837 permohonan kad pengenalan pemahu statin tetap MyPR telah diluluskan sehingga 30 Jun lalu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said berkata, dalam tempoh 2015 sehingga Julai 2020 pula, 1,430 permohonan telah ditolak atas pelbagai kesalahan. Permohonan permit masuk yang ditolak adalah berdasarkan kepada SOP sedia ada, yang mana antara faktor-faktor penolakan permohonan adalah seperti berikut. Pertama, tidak memenuhi syarat pertimbangan untuk permohonan permit masuk seperti sistem mata untuk warga asing sepenuhnya dan tempoh perkahwinan serta keberadaan pemohon yang tidak menepati kelayakan untuk kategori pasangan kepada warga negara. Yang kedua, terdapat bantahan terhadap borang rujukan imigresen daripada PDRM. Ketiga, terdapat bantahan terhadap permohonan hasil daripada pemeriksaan naziran. Keempat, pemohon disenaraikan di senarai hitam jabatan. Yang kelima, penaja atau pemohon telah meninggal dunia. Keenam, pasangan telah bercerai. Atau ketujuh, penaja telah menarik diri daripada menjadi penaja. APMM Kelantan halang tindakan nekat bot haram Vietnam. Laporannya seketika nanti.
Tindakan nekat dua bot nelayan asing Vietnam menceroboh dan enggan menyerah diri selain mengancam nyawa pasukan maritim negeri Kelantan memaksa anggota penguatkuasa melepaskan tembakan amaran ke udara bagi mempertahankan aset dan keselamatan nyawa pasukan. Menurut Pengarah Maritim Negeri Kelantan, Kapten Maritim Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob, nelayan asing berkenaan bertindak merempuh serta melempar bom diesel ke atas bot maritim. Beliau menjelaskan walaupun tembakan amaran ke udara dilepaskan, mereka terus melemparkan beberapa bom diesel serta membaling getah di cucuh api ke arah bot penyelamat 7 supaya bot terbakar selain bertindak ganas dengan merempuh bot terbabit. Beliau berkata pasukan maritim terpaksa melepaskan beberapa das tembakan bagi mempertahankan diri. Rentetan itu, bot penyelamat 7 yang dikemudikan oleh seorang pegawai dan 6 anggota mengalami kerosakan di bahagian atas bot, manakala seorang awak-awak Vietnam berusia 30-an terkena tembakan. Syaki dibuat daripada petrol dan diesel ke atas bot maritim Malaysia semasa kami cuba untuk menaiki bot mereka. Orang-orang mereka telah ditempatkan di tempat yang tinggi di dalam bot berkenaan untuk membaling bom-bom yang disyaki petrol dan diesel. Kedua-dua bot terdiri daripada 20 awak-awak termasuk tekong kemudian berjaya ditahan pada jarak 81 batu nautika daripada Muara Tok Bali semalam. Pihaknya kemudian menggerakkan KM Tok Bali dan bot penggalang 18 untuk memberi bantuan. Dan setibanya di lokasi kejadian mendapati awak-awak yang mengalami kecederaan telah meninggal dunia dan mayat dibawa ke Hospital Tengku Anis untuk tindakan lanjut. Kedua-dua bot didapati tidak memiliki permit menangkap ikan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Perikanan 1985 dan telah melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 Seksyen 6-1-C kerana tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Kes turut disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh dan Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam. Sebagai penghargaan atas pengorbanan petugas Barisan Hadapan dalam mencegah penularan COVID-19, Menara Kuala Lumpur dan Menara Alustar menawarkan pakej masuk secara percuma. Promosi Untukmu Wiraku bersempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bermula hari ini sehingga 16 September menyasarkan 15,000 pengunjung daripada petugas Barisan Hadapan. Laporan wartawan Atikah Ismail. Pakej istimewa itu dihaskan untuk 8 kategori petugas Barisan Hadapan iaitu kaki tangan Kementerian Kesihatan dan Hospital Swasta, PDRM, Angkatan Tentera, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Imigresen, APMM dan Rela. Pengunjung pertama dibenarkan masuk secara percuma manakala ahli keluarga atau kawan yang dibawa bersama akan menikmati diskaun melebihi 50% daripada harga asal. Katakan dia berlima, dia bawa di sini. Okay. Orang pertama dia akan dapat percuma. Yang kedua katakan dia bawa isteri dia atau suami. Yang ini dia perlu bayar hanya RM10 sahaja. Lepas tu anak dia yang sulung, yang ketiga contohnya, yang ini pun bayar RM10 sahaja. Okay. Anak yang ketiga lah saya katakan, anak ketiga, 4 ke 5, dia mendapat 50% potongan. Menara Kuala Lumpur dan Menara Alustar dibuka setiap hari dari 9 pagi sehingga 10 malam. Pengunjung istimewa berpeluang ke pelantar pemandangan terbuka di kedua-dua menara. Sempena pelancaran promosi untuk Wiraku hari ini, 7 wakil petugas Barisan Hadapan dijemput khas dan menerima sijil penghargaan dari Menara Kuala Lumpur. Jadi satu pengiktirafan dan penghargaan kepada kaki tangan pertama sekali yang telah menjadi frontliner dalam operasi COVID-19. Dan saya sendiri pun akan mengambil peluang
jika ada masa saya pun nak membawa family saya bersama-sama untuk melawat KL Tower ni. Dengan adanya program ini dapatlah warga APM frontliner kami datang ke Menara KL sama ada bawa isteri, atau anak-anak ataupun kawan-kawan ke. Menara Kuala Lumpur merupakan menara telekomunikasi tertinggi di Asia Tenggara dan ketujuh tertinggi di dunia dan berdiri megah pada paras kira-kira 421 meter dengan pelbagai kemudahan menarik. Dan kini saya berada di bahagian skydeck pada aras 300 meter aras bumi, dan di sini saya dapat menyaksikan pemandangan menara berkembar Petronas yang sangat cantik, sangat indah. Jadi kepada Barisan Hadapan Negara, mari sama-sama kita menikmati promosi yang ditawarkan sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dalam promosi Untukmu Wiraku. Atika Ismail, Berita RTM. Sukuk prihatin berjumlah 500 juta ringgit yang diumumkan di bawah penjana bakal dilancarkan esok. Pelancaran sukuk digital pertama Malaysia itu akan disempurnakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan media menjelaskan terbitan sukuk patuh syariah tersebut hasil permintaan pelbagai pihak yang mahu turut serta membantu usaha pemulihan negara. Hasil terbitan sukuk prihatin akan disalurkan kepada beberapa inisiatif yang telah dikenal pasti. Ini termasuk meningkatkan kesaling hubungan kepada sekolah-sekolah luar bandar, menampung geran penyelidikan penyakit berjangkit dan membiayai perniagaan mikro, terutama usahawan wanita. Sementara itu, kira-kira 140,000 pas perjalanan tanpa had Mai 30 telah dijual Julai lalu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Nizam Alias berkata, walaupun jumlah pengguna pengangkutan awam merosot 40% ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, namun Mai 30 dilihat mendapat sambutan menggalakkan. Ini kerana pas perjalanan tanpa had itu memberikan penjimatan kepada pengguna sekaligus membantu meningkatkan ekonomi negara. Dengan Mai 30 ini hanya dengan belanja RM1 sehari boleh naik ke semua pengangkutan awam tanpa had. Jadi ini sesuatu yang tidak boleh dibayangkan, tidak pernah dibuat oleh orang lain di seluruh dunia. Beliau yang ditemui media menyatakan pihaknya juga sentiasa bersiap sedia bagi menerima lebih ramai pengguna tahun depan. Pakej Mai 30 merupakan pas perjalanan tanpa had sementara menggantikan Mai 50 dan Mai 100. Assalamualaikum, terima kasih Syaril dan juga Hazel. Kejohanan jemputan Persatuan Badminton Malaysia BAM yang menutup tirainya semalam boleh disifatkan sebagai aksi pemanas badan bagi atlet badminton negara selepas hampir 4 bulan tiada kejohanan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ia juga muncul sebagai platform bagi pemain junior untuk menunjukkan kemampuan masing-masing selain memberi peluang kepada pemain untuk mendapatkan kembali daya saing mereka. Pengarah Kejurulatihan BAM Wong Chun Han cukup gembira dengan kejayaan penganjuran kejohanan walaupun dengan syarat pematuhan prosedur standard operasi SOP terutamanya tanpa penonton. Begas pemain negara itu menyatakan pemain junior menggunakan peluang yang diberi dengan baik dalam kejohanan yang berlangsung sejak 6 Ogos lalu. Salah satu yang kita selalu kalahkan bahawa pemain muda harus selalu berusaha dalam latihan dan mengambil kesempatan yang ada untuk menunjukkan kekuatan masing-masing. Sebenarnya pemain senior pun memang main bagus, tapi masih dia percaya untuk orang cakap create upset. Maksudnya overall the whole squad is progressing well lah.
Dalam perkembangan sama, Chung Han turut nyatakan satu postmortem terhadap prestasi pemain pada kejohanan ini akan dilakukan BAM dalam tempoh terdekat. Postmortem tersebut juga akan menentukan penganjuran kejohanan seterusnya menjelang persiapan ke arah Piala Thomas Uber yang dijadualkan pada Oktober depan. Kita akan buat lagi decision yang sewajarnya lah. Mungkin juga akan ada tournament seumpama ini atau mungkin kita juga bersedia untuk satu match simulasi pertandingan simulasi Thomas Uber Cup juga. Pelumba Moto2 negara Hafiz Shahrin Abdullah bersyukur dirinya terselamat tanpa kecederaan serius selepas terbabit dalam kemalangan mengerikan di awal perlumbaan Grand Prix Austria semalam. Pelumba Open Bank Aspar Team itu dilaporkan telah keluar daripada hospital selepas pasukannya menjalankan pemeriksaan rapi ke atas dirinya. Menerusi satu video yang dikongsikan rakan media, Hafiz kelihatan bertongkat cuba untuk berehat di kerusi. Meskipun begitu, Hafiz mengakui kesan kemalangan terbabit, dia merasakan sakit di bahagian anggota badan bawah, terutamanya di bahagian kaki kiri. Hafiz berterima kasih kepada peminat yang banyak mendoakan dirinya. Sebelum ini, pengurus pasukan Hafiz, Jorge Martinez, memaklumkan Hafiz mengalami lebam pelvis yang teruk dan telah dibawa ke hospital. Hasil pemeriksaan rapi termasuk imbasan CT tidak menunjukkan Hafiz mengalami keretakan tulang. Hafiz terlibat dalam insiden kemalangan berpunca selepas pendahulu kelas Moto2 Enia Bastianini terjatuh dengan jenteranya berada di tengah laluan sebelum Hafiz yang tidak menyedari kemalangan itu gagal mengelak dan melanggar motosikal berkenaan. Akibatnya, motosikal di tunggang Hafiz dilihat berkecai dan pelumba Open Bank Aspar Team ini melambung tinggi ke udara. Kemenangan itu turut membabitkan beberapa pelumba lain iaitu Andy Farid Izihar dari Idemitsu Honda Team Asia dan Edgar Pons dari Federal Oil Gresini Moto2 sebelum saingan terpaksa dikibarkan bendera merah. Penghijrahan pemain muda negara Lokman Hakim Syamsuddin ke klub bola sepak Division Utama Belgium KV Kortrijk ternyata mendapat perhatian beberapa bekas pemain kebangsaan berkenaan saiz badannya yang dikatakan kecil berbanding pemain Eropah. Lokman sebelum ini pernah membuat kenyataan bahawa dirinya tidak gentar meskipun bertubuh kecil. Pemain sensasi ini ternyata mendapat sokongan penolong jurulatih Akademi Mokhtar Dahari Muhammad Fazli Sari. Melainkan dia goalkeeper, yes. Saya rasa betul-betul fizikal dia saya rasa tak sesuai untuk bermain di sana. Tapi dia as a forward player saya rasa tak ada jadi masalah. Dia punya kita tahu fizikal dekat sana macam mana dengan kita punya ataupun Asia punya macam mana. So saya rasa tak akan menjadikan satu benda isu yang besar lah pada dia. Muhammad Fazli Sari sebelum ini turut pernah bermain bagi kelab bola sepak di Jerman pada ketika usianya 18 tahun. Berpendapat Lokman perlu kuatkan semangat dan mental untuk bertahan lama di sana. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi tetamu rancangan Planet Sukan di RTM malam tadi. Kesatuan Olahraga Malaysia KOM merancang untuk memusatkan latihan semua atlet pecut di Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Jelas timbalan Presiden KOM Datuk Paduka Mumtaz Jaafar, pihaknya akan mengadakan perbincangan dengan jurulatih dan atlet bagi memperincikan perkara berkenaan. Tambah Datuk Paduka Mumtaz, pihaknya mahu khidmat Dwayne Miller dari Amerika Syarikat yang dilantik selama 3 tahun dimanfaatkan sepenuhnya atlet. Kita dah tetapkan di mana atlet-atlet yang berada di elite, because kita dah pun lantik jurulatih khas daripada Amerika. So kita minta semua atlet yang sepatutnya lapor dengan coach jurulatih di Bukit Jalil, mereka kena training dengan chief coach. Selain itu, KOM juga berharap jurulatih tempatan dapat memanfaatkan kehadiran Miller
dengan menimba pengalaman daripada jurulatih yang pernah meraih gelaran Night Coach of the Year daripada Badan Induk Olahraga Amerika Syarikat US Track and Field pada 2008. Ketika ini, atlet pecut negara Khairul Hafiz Jantan dan Muhammad Haikal Hanafi berlatih di Johor di bawah kendalian jurulatih Muhammad Fuad. Presiden Kesatuan Rugby Malaysia KRM Datuk Syarul Zaman Yahya memaklumkan kerja-kerja meratakan tapak stadium rugby di Presiden 14 Putrajaya akan bermula pada September depan. Namun kapasiti stadium berkenaan yang diluluskan Kementerian Belia dan Sukan adalah 1,250 penonton berbanding 5,000 pada perancangan asal. Tambah KRM, pihaknya telah berbincang dengan pihak konsultan agar pembinaan stadium bernilai 17 juta ringgit ini dibuat berdasarkan pendekatan modular yang membolehkan penambahbaikan dibuat pada masa akan datang. Cuma kita sedang berusaha untuk cuba dapatkan bajet tambahan untuk RMK 12 kalau boleh kita naikkan taraf stadium tersebut dari segi kapasiti penonton 5,000 tapi tak dapat 5,000, kita dapat 1,250 yang tempat duduk sajalah. Datuk Syarul bercakap kepada media selepas majlis memorandum persefahaman MOU antara UiTM dan KRM. MOU ditandatangani itu akan memberi tumpuan kepada 6 perkara utama, antaranya pertukaran maklumat sains sukan, peluang kerjasama berkaitan aktiviti dan mesyuarat berkaitan sains sukan. Turut hadir Naib Chancellor UiTM, Profesor Emeritus Dato' Insinyur Datuk Muhammad Azrai Kasim. Malam ini kita kembali bersama Syahril dan juga Hazel untuk meneruskan berita perdana. Silakan. Seorang atlet angkat berat Rusia patah kedua-dua lutut dan tulang paha ketika mengangkat beban seberat 400 kg. Ketika kejadian, Alexander Sedik dilihat tidak dapat menampung beban dan badannya mula menggeletar. Dia cuba menstabilkan kedudukan sebelum kedua-dua lututnya patah. Ini pula pengalaman berkelah yang tidak mungkin dilupakan satu keluarga apabila ditemani seekor beruang liar bersaiz besar. Gelagat beruang ini yang duduk bersama mereka di kerusi makan tular selepas dimuat naik di media sosial baru-baru ini. Nasib baik tiada kejadian buruk berlaku dan semuanya selamat. Itulah di laman sosial limpahan peluh keluar dari pakaian pelindungan diri PPE seorang doktor di Urumqi, Barat Laut China. Kejadian dirakam ketika doktor tersebut selesai tugas merawat pesakit COVID-19. Ia mengundang sebab warga net dan doktor itu dianggap sebagai pahlawan oleh pengguna media sosial China. Industri hip-hop bukan lagi asing dalam industri muzik negara. Di Malaysia, genre hip-hop sudah hidup sejak penghujung era 1980-an. Kini ia semakin hangat diminati, malah ramai artis baru berkecimpung dalam genre ini. Bagi penyanyi rap Malaysia, Sona Wan dan Kip Sante, mereka mengakui berasa bangga dan beruntung sebagai antara pejuang hip-hop sejati ketika ini. Kedua-duanya percaya industri itu sendiri akan terus berkembang maju dengan adanya pelapis yang tidak berhenti menghasilkan karya rap bermutu tinggi. Kita mempraktikkan 3 benda je. Practice, collaborate, belajar. Dalam setiap benda dalam dunia, apply this thing and you will see success. Record hari-hari, jangan fikir banyak sangat, forget what people say, don't care so much about komen-komen dekat Instagram sebab semua orang ada komen. Walaupun you suka lagu, kawan you suka lagu, semua orang suka, tapi there will always be 2 or 3 people that will give a bad comment. That's life.
Mereka ditemui pada majlis sidang media pradengar lagu terbaru berjudul Kuih Tiaw di Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur baru-baru ini. Kuih Tiaw digarap dengan kisah kehidupan bahagia yang menghargai perkara-perkara yang lebih sederhana. Lagu ini boleh didapati di semua platform media bermula 21 Ogos ini. Baiklah para penonton, berita perdana edisi Isnin 17 Ogos berakhir di sini. Terima kasih kerana terus kekal bersama semua buletin kami di saluran Berita RTM. Budayakan kebiasaan baharu, sama-sama kita bendung COVID-19. Terus patuh SOP dan sentiasa pantau status kesihatan diri dan keluarga. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.